Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. So kali ni saya nak tunjuk kat you all cara saya bedah siasat tarikh lahir 30 hari bulan 1 1988. Ini adalah salah satu tarikh student saya ya, di mana saya janji ya, siapa yang share saya punya video banyak-banyak lebih daripada 20 grup you share saya akan pilih nombor tarikh lahir you dan saya akan bongkarkan. Cuma nama saya tak letak kat sini untuk menjaga privacy student saya. So ini saya buat kiraan untuk berdasarkan siapa yang lahir pada 30 hari bulan 1 1988. So kalau tarikh lahir ni kebetulan sama dengan tarikh lahir anda sila share video ini pada YouTube ke pada grup WhatsApp anda supaya ramai-ramai dapat belajar dan ramai-ramai dapat tahu karakter diri. So macam biasa sebelum mula kira kita kena buat rumah dia. Penting rumah dia untuk buat pengiraan. So 30 3 campur 0 3 0 campur 1 1 1 campur 9 10. So 1 campur 0 1 8 campur 8 16 1 campur 6 7. So 1 campur 1 2. Ini nombor rohani, sifat dalaman you nanti saya kupas. 3 campur 1 4 1 campur 7 8 8 campur 4 12 1 campur 2 3 8 9 10 11 12 tu 3 lah. 1 campur 8 9 7 campur 7 7 campur 8 14 15 1 campur 5 6 9 campur 6 dia bawa balik nombor asal dia 6 sebab 9 campur 6 15 kan. 1 campur 5 6. So saya dah boleh kira laju sebab you tengok video saya yang sebelum ni mesti lebih cekap kira 1 campur 4 5. Bila you selalu buat scan tarikh lahir orang you akan cekap. 3 campur 4 7 7 campur 5 12 3 12 adalah 1 campur 2 3. So 8 campur 3 silang bersilang, jangan letak sini. 8 campur 3 jangan letak kat sini Kalau you salah letak placing nanti dia masalah untuk chapter advance. 8 campur 3 8 9 10 11. So 2 11 adalah 1 campur 1 2. 4 campur 3 7 7 campur 2 9. So ini adalah nombor akhir hayat. So ini adalah nombor fizikal. So nombor rohani adalah sifat dalaman you. Nombor 3 adalah sifat fizikal, sifat luaran you. Nombor 9 adalah nombor akhir hayat. Nombor akhir hayat adalah apa yang berlaku di akhir-akhir usia you pun kita dapat tahu dengan adanya ilmu metafizik mengenal karakter berdasarkan tarikh lahir anda. So dekat sini saya dapat simpulkan nombor rohani 2 ni maksudnya sifat dalaman sifat dalaman you kuat kepada 2 ni adalah seorang yang power pada suara. You adalah power you dekat suara. So mungkin pandai menyanyi, mungkin pandai mengaji ke ataupun pandai berdebat ke. So orang nombor 2 ni biasanya banyak cakap. You tengok dia, tak kenal dia, nampak macam pendiam, macam sombong tapi tak, kalau you dah start cakap dengan dia memang tak boleh berhenti cakap. Nombor 2 ni power berdebat pun power. You jangan lawan lah dengan orang nombor 2 ni. Memang power dia dekat suara. So you takkan menang kalau lawan dengan orang nombor 2 ni Itu sifat dia punya dalaman dalaman ni tersorok. Kalau sifat luaran dia 3. Ni yang semua orang nampak lah sifat fizikal dia. 3 ni biasanya orang ni menawan ataupun cantik atau handsome di masa muda. Memang Allah develop dia macam tu kelebihan dia. Dia cantik di masa muda, handsome di masa muda, menawan di masa muda. And then masa tua pun dia seorang yang awet muda lah. Dia punya tu susah nak dimakan usia. Wajah dia nombor 3 ni. So nombor 3 ni adalah orang yang panas baran ataupun seorang yang aktif sukan. Either one sebab 3 ni unsur api. Nampak tak macam mana saya bedah siasat So nombor 9 ni adalah nombor akhir hayat. So orang yang nombor akhir hayat 9 ni adalah seorang yang banyak mengumpul aset dalam bentuk macam kereta aset tetap, aset kereta, rumah, tanah ke kedai dia suka simpan aset bentuk tu, aset tetap. So nombor akhir hayat ni macam saya beritahu kat sebelum-sebelum ni nombor akhir hayat dia mesti ada nombor 3 atau 9 atau 6. Kalau you dapat nombor selain daripada ni so that means you buat kiraan salah lah. Tolong tengok, check, double confirm betul-betul. Jangan salah kira. You salah kira nanti output dia lain Kalau you tak khatam part 1 saya, memang you tak payah tengok lah part 2, part 3 dan part 26 semua tak payah tengok. Sebab kalau salah kira habis semua. So sekarang kita kira pula dia punya unsur Dia punya unsur-unsur air. Air apa? 2 dengan 7. 2 dengan 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 dengan 7 ada 5 unsur. Okay, so besi 1 dengan 6. 1, 2, 3, 4 4 je. Besi ada 4. So kayu 4 dengan 9. 4 dengan 9 ada 1,
2, 3. 4 dengan 9 ada 3 je. Plus 3. Kayu 4 dengan 9 kan 3. Api 3 dengan 8. 1, 2, 3, 4. 3 dengan 8 ada 4 je unsur kan. 1, 2, 3, 4. Okey, 4. So unsur tanah 5 ada 1 je. 1. So kira semak 9, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, betul. So semua unsur mesti 17 kan. Sebab dekat sini ada 17 semua dia. Kalau you kira terkurang ke terlebih ke, that mean you salah kira lah kan. Penting So baru you nampak meter ni kan, kita boleh describe pada pasal orang yang lahir 30 hari bulan 1 1988 ni, dia seorang yang cool lah. Unsur air banyak kan, seorang yang cool, sejuk kan, jenis lemah lembut. Cool. So besi dia ada 4. Besi ni menceritakan tentang orang ni seorang yang degil lah. Kalau meter dah 4 ke atas, degil. 4 dah ke atas kan, dah kira degil lah. Orang ni degil. So kayu dia 3 lah, biasalah 3. So api dia 4, nampak? Api dia 4 ni, dia seorang yang panas baran lah. Kalau bawah 4, okey lagi ni. Dah atas 4 dah ke atas ni, dia seorang yang sekali marah memang teruk lah kan. Tapi disebabkan unsur air dia lebih daripada api, maksudnya dia senang marah, senang juga dipujuk. Cepat reda. Dia yang bahaya bila api 4, air kosong kan. Orang ni panas baran, susah nak pujuk. So nombor tanah unsur tanah dia ada 1. So tanah ni bagi saya macam pelaris lah kan. Tengok dekat sini ada 1 kan. So orang yang ada nombor 5 ni, biasanya dia ada, Allah dah install pelaris dalam badan dia. Pelaris means dia pergi satu kedai tu, tak ramai orang tau. Dia duduk sekejap je kan, tiba-tiba ramai orang. Ataupun dia pergi kedai goreng pisang ke, kedai pembalik kan, tak kisahlah mana kedai tu sunyi, kosong, tak ada orang. Dia duduk sekejap, tiba-tiba ramai orang, tak tahu datang dari mana kan. Itu maksudnya pelaris. Allah dah develop dalam badan orang ni kan. So itu secara ringkas lah tentang tu kan. So kita tengok pula macam mana nak keluarkan sifat-sifat dia melalui kombinasi 2 nombor ataupun 3 nombor kan. Dekat sini saya nampak ada nombor 11. So tulislah kan 11. Tengok refer nota saya. 11 ni biasanya orang yang berdikari lah. Kan? So orang ni kita tahu dia seorang yang berdikari. Memang orang yang boleh berjaya sendirilah, tanpa bantu orang lain dia boleh naik sendiri. So ada juga kat sini adalah kombinasi 119. Kita tengok dekat nota saya sebelum ni kan, saya dah buat 30 video dah kan, lebih kurang. 119 ni maksudnya orang ni kan memang born to be leader, born to be a great leader. So orang ni memang ditakdirkan memang untuk jadi leader yang hebat lah. Sebab dalam diri dia ada leadership, sifat leadership yang sangat kuat. Tapi orang 119 ni kan, orang biasanya suka tikam belakang dia. Orang tak suka tengok dia berjaya naik pangkat cepat kan. Orang ni berdikari, so orang akan tikam dia belakang kan. Bahaya. So you kena pastilah mana kawan, mana lawan kan. Sebab orang tu kadang-kadang nampak macam kawan kan, tapi belakang you dia tikam you kan. So orang macam ni selalu kena. So 119 juga menceritakan juga you ni kan cepat jiwa kacau tau kalau orang tersayang buat hal. Kalau orang tersayang buat hal, marah you ke, ataupun you berjauhan dengan orang, you punya jiwa cepat kacau. You kata okey kan, tapi dalam you dah, hati dah koyak rabak lah kan. Memang sentimental punya orang lah biasanya ni. So kalau berjauhan dengan ataupun orang tersayang buat hal dia kan, you memang jam lah, tak boleh buat kerja apa semua kan. You asyik fikir benda tu je. Tu masalah orang yang ada 119. Dekat sini saya nampak nombor 966. Kan saya beritahu kan sebelum ni video ni, 966 ni adalah mudah untung. Ini nombor mudah untung. Maksudnya you buat apa saja bisnes yang you minat kan, you suka, you senang buat duit. Ini nombor dia, karakter 966 ni. So ada juga 189. So 189 ni maksudnya you ni jenis bekerja kan, tak duduk satu tempat, suka pindah-pindah kan. You tak boleh duduk satu tempat. Ni orang macam ni pun tak, biasanya tak lekat kat rumah. Kan, dia tak boleh, dia duduk rumah lama-lama, dia jam, dia panas kan, dia jiwa kacau duduk rumah. So orang macam ni dia akan selalu keluar, selalu tak dekat rumah. Tengok balik kan nota saya. So 375 pun ada, 357 ke 375 ke. Ini pun ada makna. Tengok balik kan nota saya. Tengok keluar kan, banyak kan kat sini, banyak benda yang kita boleh describe. 18 ni pun sama juga lah, 18, 189. Orang ni memang 13 kan, tu cerita macam orang tu tak suka duduk rumah lah, tak boleh duduk rumah. Duduk rumah je dia pressure. Tapi tengok kat nota saya, tengok nota saya exam 443. Saya dah buat dekat 30 video kan. So ini adalah sepihan daripada video tu. So saya harap you akan tengok balik saya exam part 1, saya exam part 2, saya exam part 3 kan. Tolong buka YouTube,
tolong search nama Syed Zam kan. Kalau you memang bukan student saya lah kan, baru tengok first time ni, tolong buka YouTube, tolong type Syed Zam, and then tolong klik dekat saya punya picture, gambar saya tu kan, klik kat situ, and then you tolong klik button videos, videos. So you buat 3 step ni kan, type nama saya Syed Zam dekat YouTube, and then klik picture, klik button videos kan, you akan nampak saya punya video, semua video saya mengikut susunan dia, part 1, part 2, part 3. At the same time, you tolong subscribe kan, tolong subscribe video saya ni kan, supaya saya ada banyak share. Bila you subscribe, you tolong tekan loceng kan, you tekan simbol loceng tu. Bila you dah subscribe channel Syed Zam, tekan loceng, you akan dapat notification. So setiap video saya yang terbaru kan, you akan dapat alert, you akan dapat tahu kan. So nampak tak masa fizik macam mana saya boleh scan orang kan. So saya bagi you ilmu scan orang, so orang lain tak boleh tipu, tak boleh hipokrit dengan you kan. You tahu karakter, the moment you tahu tarikh lahir dia je kan, you terus boleh tahu karakter kan. So hebat ilmu ni. Tapi saya boleh cerita roughly lah kan. Nanti you tengok balik kan, 279 pun ada, 279 pun ada maksud dia. Tak kisahlah nombor tu pusing-pusing, 279 ke 297 ke, nombor ni dalam nota saya part 3 ada beritahu kan. Lagi satu, apa lagi ada, tengok kan, you tengok balik kat nota tu, you tengok apa yang ada kan, you keluarkan. 375 ni ada kan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3 ke 3, 2, 1 ke. Ini maksudnya you memang ada power dekat suara kan. So boleh buat sales, you ada influence power tau. Nak pengaruh orang senang, orang dengar cakap you, orang akan tunduk patuh dengan cakap you. Ni power dekat suara. Biasanya orang buat sales ataupun orang jadi lawyer ke, ataupun kan, nombor 1, 2, 3 ni memang power dekat suara, kelebihan ni. Kalau ada banyak lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ni memang lagi hebat lah power dekat suara. So okey lah kan. Saya harap video kali ini dapat membantu you kan. You cepat belajar melalui analisa. Ini adalah sedikit ya. Banyak lagi sebenarnya saya dah buat. Dalam saya punya dekat 30 video tu dah bagi tahu you kan, macam mana nak tengok apa yang berlaku pada tahun tu kan, apa yang berlaku pada akhir hayat. Semua tahu kan. So ini secara ringkas lah. Saya dah janji kan, untuk siapa student saya yang share video saya ni banyak-banyak group kan, ini antara yang share terbanyak lah. Berapa puluh dia share dekat group tu kan. So saya nampak dia share, and then dia screenshot, dia PM saya. So dia beruntung kan, sebab saya reveal tarikh lahir dia, saya analisa, and then saya abadikan dalam YouTube channel saya Syed Zam. So kalau you pun nak macam tu kan, tolong share video Facebook saya, live Facebook saya tu kan, tolong share ke, and then screenshot, you dah share dekat banyak group, and then you PM saya. Mungkin you punya tarikh lahir pun akan saya bedah siasat kan. Mana tahu, bukan semua ya, siapa yang bertuah lah ya, siapa yang share banyak. Saya ada beberapa student yang gila-gila lah kan, share sampai 50 group, 100 group. Saya pun tak faham macam mana dia orang buat kan, tapi dia tunjukkan bukti lah, dia orang dah screenshot. Okay, so saya keluarkan lah. Nanti lepas ni ada beberapa lagi tarikh lahir yang saya reveal tu, maksudnya antara student saya lah yang terpilih kan. Saya bongkarkan dia punya tu, dibongkarkan tarikh lahir kan. So you akan nampak kan. So banyak orang confuse kan, nombor rohani, nombor fizik. Saya punya nota tu semua untuk refer rohani dengan fizikal lah. Rohani sifat dalaman, fizikal sifat luaran. And then 9 ni adalah nombor akhir hayat. Nombor akhir hayat ni adalah nombor menerangkan you di akhir-akhir usia apa yang berlaku kan, apa aset yang simpan. Kalau 6 ni dia suka simpan cash, 9 ni dia suka simpan macam harta benda, 3 ni biasanya individu yang kaya kan, di akhir-akhir dia kaya, ataupun orang biasa-biasanya. Kalau kaya pun biasanya kan dia senang kena tipu kan di akhir-akhir usia, sebab dia terlampau pemurah. Orang nombor 3 ni dia pandai cari duit, tapi dia tak sayang duit. Dia sanggup kan korbankan duit dia untuk tolong orang susah, suka derma, suka tu. Tu nombor 3. So hati-hati kan, nombor 3 ni, siapa pemilik akhir hayat nombor 3, biasanya orang ni senang kena tipu di hujung-hujung usia kan. Penat-penat simpan duit EPF kan, kawan-kawan datang tipu kan, cakap ada investment bagus lah apa semua. Hati-hati nombor 3 senang kena tipu, sebab you ni jenis baik. Jenis baik kan, senang kena tipu. So tolong subscribe saya punya channel Syed Zam, and then klik kat gambar saya, and then klik button videos, subscribe, tekan loceng kan, supaya saya tak nak you tertinggal satu pun video saya. So kalau siapa yang tak subscribe, untung lah kan, dia tak akan terlepas. Siapa tak subscribe, rugilah. You tak sedar pun setiap hari saya akan buat 1 atau 2 video untuk you all. You tak sedar kan. So itu saja kot buat masa ni ya. So saya harap sharing saya ni bermanfaat dan membantu anda untuk buat analisa pada family ataupun kawan-kawan terdekat ya. So saya harap saya jumpa anda di my next video ya. Assalamualaikum.